Jenis-jenis kemahiran bola tampar: servis bawah, servis atas, menyangga, mengumpan, menghadang dan merejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Rashdan Muhammad Rashid. Hari ini akan menerangkan cara-cara melakukan underhand service dalam sukan permainan bola tampar. Okey. Bagi servis underhand service ni, dia ada dua kaedah cara untuk memukul bola. Yang pertama, menampar ataupun menumbuk masa kita melakukan servis tersebut. Bagi cara melakukan servis, saya akan menunjukkan cara-cara melakukan servis. Bagi jenis yang melakukan servis pada bahagian kanan, tangan kanan, haruslah kaki kiri menghadap ke arah court. Okey. Bola teruslah dipegang pada tangan kiri. Okey. Jadi menghala ke arah court. Pegang bola begini. Okey. Jadi servis yang ini kita akan lakukan servis menggunakan tangan kanan. Okey, betulkan sedikit lutut. Pastikan bola menghala ke arah court. Tangan lurus. Okey, masa melakukan servis ni tangan kita harus lurus. Dan pukul. Itu saja tekniknya. Sihat, terima kasih. Assalamualaikum, hai. Nama saya Muhammad Nafaris bin Saif Azman. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk servis atas dalam permainan bola tampar. Okey, jom. Okey, syarat servis pukulan atas adalah anda perlu menggunakan keseluruhan tapak tangan anda pada bola. Di mana anda perlu menyentuhkan keseluruhan tapak tangan anda untuk melakukan servis. Sebelum anda memulakan servis atas, pertama sekali anda perlu berdiri dalam keadaan relax. Okey, seterusnya mata haruslah melihat kepada pihak lawan. Dan yang ketiga, anda perlu tarik nafas, tenangkan diri anda. Anda menggunakan tangan kanan untuk servis, pastikan sebelum servis anda meletakkan kaki kiri anda di hadapan. Bayangkan ini adalah garisan court. So anda perlu meletakkan kaki kiri anda di hadapan. Bengkokkan sedikit lutut anda sebelum melakukan servis. Selepas anda meletakkan kaki kiri anda di hadapan, angkat bola menggunakan tangan kiri anda. Pastikan bola betul-betul berada di hadapan anda. Okey, seterusnya angkat tangan kanan anda ke belakang badan. Lampung bola tegak ke atas.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Zamizan dan hari ini saya akan tunjuk cara-cara untuk membuat teknik menyangga ataupun dikenali sebagai digging. Teknik menyangga ataupun digging ini dilakukan apabila pihak lawan membuat rejaman ataupun servis. Okey, langkah pertama ialah menggenggam tangan kekuatan anda dan tangan kiri sebagai penyokong ataupun sebaliknya jika anda kidal. Terdapat 3 cara untuk melakukan teknik menyangga ini, iaitu apabila bola berada di hadapan kita, kita hanya perlulah squat lalu tolak begini. Okey, yang kedua apabila bola datang daripada sebelah kanan, lalu kita hendaklah menggerakkan kaki kanan kita dan mengambil bola tersebut. Apabila bola berada di bahagian kiri, lalu step yang sama cuma melakukan dengan kaki kiri. Itu begini. Teknik yang betul untuk menyangga ataupun digging ialah kita menggerakkan bahu kita. Antara kesilapan pemain berbuat semasa bermain atau menyangga ialah mereka menggunakan wrist. Ini adalah teknik yang salah. Selain itu, kesilapan yang selalu dilakukan oleh pemain ialah bila bola itu datang daripada kanan, pemain itu melangkah guna kaki kiri. Ini akan membuatkan pemain itu tidak stabil dan mungkin terjatuh. So, bila bola itu datang daripada kanan, lalu kaki kanan yang perlu kita gerakkan untuk menyambut bola. Untuk menyambut bola daripada jatuh daripada lantai. Kawasan menyambut bola pada bahagian tangan ialah di sini hinggalah siku. Ataupun pemain juga boleh menggunakan depan ataupun belakang. Untuk aktiviti ini, pemain pertama akan membaling bola kepada pemain ketiga. Lalu, pemain ketiga perlu menyambut bola tersebut. Pada masa yang sama, pemain pertama akan menggantikan tempat asal pemain ketiga dan pemain ketiga akan pergi ke tempat pemain kedua. Ketiga-tiga pemain ini akan bergilir-gilir peranan masing-masing untuk menyangga dan menyambut bola tersebut. Setiap pemain perlu menyangga bola tersebut supaya tidak jatuh ke lantai selama yang mungkin. Untuk aktiviti seterusnya ialah menyangga bola dalam bulatan. Aktiviti ini boleh dilakukan oleh 5 hingga 6 pemain. Aktiviti ini juga hendak elakkan bola daripada jatuh ke lantai selama yang mungkin. Aktiviti ini pula perlu dilakukan secara berpasangan. Pemain A menghantar bola kepada pemain B dan pemain B akan menyambut bola tersebut, kemudian hantar semula kepada pemain A. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengajarkan tentang cara untuk belajar mengumpan ataupun posisi setter. Setter ataupun mengumpan adalah posisi yang sangat penting dalam setiap permainan kerana posisi setter akan menentukan markah dalam setiap pertandingan. Sebelum kita mempelajari posisi setter, kita haruslah mengetahui cara untuk menyambut bola dengan betul. Yang pertama ialah menggunakan pergelangan tangan. Tapak tangan haruslah
diangkat di atas dan jari-jari tersebut akan melakukan segitiga dan jarak di antara pergelangan tangan tidak terlalu lebar. Yang kedua ialah melakukan posisi squat. Fungsi melakukan posisi squat ialah untuk menyambut dan menolak bola kepada ahli pasukan. 3. Sebelum kita memasuki padang, kita haruslah melakukan latihan kelenturan. Yang pertama ialah dengan melakukan latihan kelenturan jari. Antara contoh latihan yang kita boleh lakukan ialah mengimbang bola menggunakan jari. Yang kedua ialah melakukan latihan pergerakan tangan. Antara contoh latihan pergerakan tangan yang kita boleh lakukan ialah menyimbang bola di dinding. Yang ketiga ialah melakukan latihan pergerakan siku. Antara contoh ialah mengimbang bola sambil menggerakkan siku. Sebelum menyambut bola, posisi badan kita haruslah berada dalam keadaan posisi squat. Dan pergelangan tangan haruslah diangkat separuh bahu. 3. Saat menerima bola, badan haruslah menghadap ke pemain striker, manakala kaki haruslah dibuka selebar bahu. Dan menghantar bola kepada pemain striker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziman dan saya akan menerangkan tentang teknik menghadang dalam bola tampar. Teknik menghadang ialah kemahiran untuk menghalang rejaman yang dilakukan oleh pihak lawan. Kemahiran ini memerlukan kuasa otot kaki semasa melakukan lompatan. Hanya pemain yang berada di hadapan jaring dibenarkan untuk melakukan menghadang. Pemain yang berada di belakang garisan tidak dibenarkan untuk menghadang pihak lawan. Ini adalah gambar rajah untuk menghadang dalam permainan bola tampar. Bagi penerangan untuk menghadang, badan dan tapak tangan menghadap jaring. Lompat dengan kedua-dua belah kaki. Luruskan kedua-dua belah tangan ke atas. Jarakkan jari-jari tangan. Mata pandang arah pergerakan bola. Fleksikan kedua-dua belah lutut semasa mendarat. Jenis dalam menghadang. Terdapat 3 jenis dalam menghadang, iaitu pertama sekali single blocking. Teknik ini tidak berapa efisien di dalam menghadang, tetapi ianya mampu membuat pemain di belakang untuk lebih bersedia. Yang kedua pula ialah double blocking. Dua pemain akan menumpukan perhatian pada serangan lawan untuk menangkis bola. Pemain yang paling hampir berada di hadapan menjadi penghadang utama. Rakan sepasukan perlu membantu dengan berbaris sedekat mungkin untuk membuat tembok. Yang terakhir ialah triple block. Teknik ini merupakan teknik yang paling berkesan dalam permainan. 3 pemain akan berbaris untuk membuat tembok bagi menghalang pihak lawan mendapat markah. Teknik ini biasanya akan berlaku berhampiran bahagian tengah kerana libero memainkan peranan penting dalam teknik ini. Ini adalah untuk single block. Rajah ini menunjukkan pihak lawan merejam bola dan pemain bersedia untuk menangkis bola tersebut. Ini adalah double block. Dua pemain akan berbaris dekat mungkin untuk membuat benteng dalam menghalang pihak lawan mendapat markah. Dan ini adalah triple block. 3 pemain akan berbaris dekat mungkin untuk menghalang pihak lawan
daripada mendapat markah. Dalam video seterusnya saya akan menunjukkan tentang cara-cara yang betul dan teknik dalam melakukan teknik menghadang. Cara-cara untuk melakukan open block adalah bengkokkan lutut, mendeburkan tangan dan menunjukkan setinggi yang boleh. Teknik ini dilakukan apabila berejam lebih tinggi daripada penghalang. Teknik yang kedua adalah close block. Caranya adalah sama, membengkokkan lutut, mendeburkan tangan, menunjukkan. Perbezaannya adalah menutup kebilangan tangan untuk menghalang bola daripada masuk. Ini dilakukan apabila berejam lebih rendah daripada penghadang. Teknik yang ketiga adalah open close block. Ini adalah gabungan daripada open dan close. Ini adalah cara-cara dia. Bengkokkan lutut, bengkokkan tangan dan menunjukkan. Tapi perbezaannya adalah satu close, satu open. Aktiviti ini dilakukan apabila rejaman dilakukan daripada bahagian tepi. Ia adalah untuk menghalang bola daripada terkeluar gelanggang. Hai, nama saya Lee Ikan dari Kumpulan 1. Saya ingin menerangkan teknik merenjam. Teknik merenjam mempunyai dua bahagian, iaitu arm swing dan footwork. Kita mulakan daripada arm swing. Arm swing mempunyai 3 langkah. Pertama sekali, kita naikkan kedua-dua tangan kita. Luluskan satu tangan untuk aimkan bola dan bengkokkan satu lagi tangan 90 degrees dan letak di sebelah telinga bersedia untuk merejam bola. Yang kedua, kita bawa tangan persediaan kita ke depan. Ingat, siku haruslah menghadap depan. Akhirnya, merejamkan bola dengan sekuat-kuatnya. Marilah kita saksikan aksi penuh arm swing. Bagi footwork ada 2 langkah. Yang pertama, kita lonjakan kaki yang bersamaan dengan tangan merejam ke depan. Kedua-dua tangan hentaklah swing ke belakang supaya dapat range yang lebih besar ketika melompat. Kedua, kaki belakang bawa ke depan. Tangan pun swing menghadap ke arah 45 degrees atas dan lepas tinggi-tingginya. Marilah kita saksikan aksi penuh footwork. Akhir sekali, kita campurkan teknik arm swing dan footwork sekali untuk merejam bola. Inilah aksi penuh teknik merejam. Sekian, terima kasih.